السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan pada kita, dapat kita bersama-sama pada pagi yang mulia ni dalam majlis ilmu, dan kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat dan juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada pagi ini, insya-Allah. Dan insya-Allah pada pagi ini tajuk yang diberikan ialah hadis-hadis berkaitan dakwah dan juga tarbiyah, yang mana tajuk tu saya ambil daripada satu risalah ataupun satu buku yang ditulis oleh Al-Fadil Dr. Ahmad Sanusi Azmi, salah seorang pensyarah di USIM. Dia ada tulis silsilah hadis 40, tapi dia ada bab-bab tertentu dia. Dia ada beberapa jenis hadis 40 yang dia letakkan tajuk khusus. Antaranya 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah. Selain pada tu dia ada jugalah risalah lain, 40 hadis tentang wabak dan penyakit berjangkit. Itu yang dia tulis ketika mana musim PKP baru ni. Selain pada tu 40 hadis berkaitan kepimpinan pun ada dia tulis. Dan idea penulisan hadis sebanyak 40 ni ialah satu idea yang bertitik tolak daripada sebuah hadis, yang mana kalau kita tengok ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi. Hadis tu daripada Abi Darda, seorang sahabat yang bernama Abi Darda. Abi Darda dia kata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hafiza ala ummati 40 hadithan min amri dinihi ba'athahu Allahu faqiha wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida. Maksud hadis tu, kata Abu Darda, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kata Nabi, man hafiza ala ummati 40 hadisan, sesiapa yang memelihara untuk umatku 40 buah hadis, min amri dinihi, daripada urusan agamanya, ba'athahu Allahu faqiha, maka Allah Ta'ala akan bangkitkan dia pada hari kiamat sebagai orang yang faqih. Wa kuntu lahu yawmal qiyamati syafi'an wa syahida, dan aku akan berikan untuk dirinya, yakni diri orang yang kumpul 40 buah hadis ni, syafaat dan penyaksian pada hari kiamat nanti. Jadi hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imamul Baihaqi dalam kitab dia Syu'abul Iman. Walaupun hadis ni dinilai sebagai hadis yang dhaif, tapi ianya termasuk daripada targhib fadail a'mal, iaitu menyarankan kepada kita ni untuk melakukan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla.
Yang mana kau tengok idea hadis 40 ni, dia bermula daripada Abdullah bin Mubarak. Al-Imam Abdullah bin Mubarak, dia ada tulis buku tentang 40 hadis, tentang bab yang dia nak syarah lah. Okay. Abdullah bin Mubarak ni guru kepada Al-Imam Al-Bukhari, dan dia daripada kalangan tabi'in, seperti mana yang disebutkan oleh sebahagian para ulama. Okay. Cuma kalau kita tengok di dunia ni, antara kitab hadis 40 yang paling terkenal ialah yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Itu yang paling terkenal, yang kita selalu sebut hadis 40, hadis 40. Itu antara kitab hadis yang jenis 40, walaupun bilangan dia taklah 40. Bilangan dia 42 hadis, tapi dia genapkan sebut 40. Okay. Daripada idea hadis Abu Darda tadi tu, walaupun hadis tu dhaif, dia menjadi cetusan idea kepada para ulama untuk tulis tentang hadis 40 ni cukup banyak. Antaranya yang terawal kita sebut tadi ialah Abdullah bin Mubarak. Lepas daripada tu diikuti oleh Ad-Daruqutni, Imam Al-Hakim, Ibnu Asakir, Az-Zahabi, An-Nawawi, sampailah kepada zaman kita ni. Antara salah seorangnya ialah Dr. Sanusi ni. Selain pada tu ada satu lagi, Ustaz Mustafar Suki. Kalau tuan-tuan boleh cari ataupun kenal nama tu, Ustaz Mustafar Suki ni dia memenuhi tanyalah ustaz kalau saya tak silap, berkaitan dengan muamalat. Dulu dia menganggotai Mursyid, satu kumpulan asatizah. Banyak buku-buku dia berkaitan dengan 40 hadis, 40 kisah Rasulullah teguran buat umat. Banyak lagi lah, 40 kisah tangisan Rasulullah dan para sahabat. Cuma nak beritahu idea 40 ni ialah idea yang sangat relevan. Sampai kepada zaman kita pun tak habis lagi orang, bila mana nak tulis buku tentang hadis, dia lebih prefer kepada 40. Ramailah. Selain pada tu Dr. Uzaimi pun ada tulis 40 amalan mudah menurut sunnah. Itu antara buku-buku yang cetusan idea dia datang daripada pengumpulan 40 buah hadis tu. Okay. Jadi semoga Allah Ta'ala merahmatilah kepada mereka, para ulama dan juga para asatizah yang menulis karya tentang hadis-hadis, dan dia guna bilangan 40. 40 ni dia pertengahan, tak banyak sangat, tak sikit sangat. Maknanya dia idea yang okey. Untuk buat hafalan pun dia ngam. Jadi nak sebut pada kita, idea ni ialah idea yang dirahmati. Jadi macam mana yang kita sebut tadilah, semoga idea ni tak berputusan sampai bila-bila. Akan ada orang yang meneruskan pengumpulan, walaupun hadis tu banyak. Cuma cara orang kata apa, ibtidai, permulaan nak bagi kenal satu hadis tu melalui bilangan tu. Jadi tanpa kita cakap panjang, kita nak kongsi hadis yang pertama yang ada dalam risalah dia ni, iaitu 40 hadis tentang dakwah dan tarbiyah. Hadis yang pertama, hadis dia an Abdullah bin Mas'ud عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها وحفظها وبلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم إخلاص العمل لله ومناصحة أئمة المسلمين ولزوم جماعتهم فإن الدعوة تحيط من ورائهم. Hadis ni riwayat daripada Imam Tirmizi dalam kitab dia Jami' Tirmizi ataupun Sunan Tirmizi, sebahagian kita kenal dengan nama tu. Daripada seorang sahabat nama dia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia kata daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha. Sesungguhnya Allah akan memperindah seri wajah seseorang yang mendengar perkataanku, lalu dia memahaminya dan menghafalnya dan menyampaikannya kepada orang lain. Farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Barangkali orang yang memahaminya, yakni hadis tersebut, akan menyampaikan kepada orang yang lebih faqih daripadanya. Salasul la yughillu alaihinna qalbu muslim.
3 perkara yang tidak mengkhianati, yakni membersih dan meluruskan hati seorang muslim. Ikhlasul amali lillah, yang pertama mengikhlaskan amalan kerana Allah. Wa munasahatu a'immatil muslimin, saling memberi nasihat terhadap pemimpin kaum muslimin. Wa luzumu jama'atihim, berpegang teguh terhadap jamaah mereka. Fa inna ad-da'wata tuhitu min waraihim, sesungguhnya doa mereka itu meliputi, yakni memelihara mereka daripada belakang mereka. Hadis ni mungkin kita biasa dengar. Dalam Bukhari pun ada riwayat hadis ni. Hadis ni Nabi sebut naddarallahu mra'an, Allah Ta'ala berikan seri wajah, seri muka kepada mana-mana orang yang mendengar kata-kataku, yakni hadis Nabi. Fawa'aha, bukan setakat dia dengar, tapi dia wa'aha, yakni dia teliti dan dia hafal. Wa hafizaha, dan dia faham. Wa ballaghaha, dan dia sampaikan kepada orang lain. Kemudian Nabi sebut dalam hadis ni, farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu, dan boleh jadi orang yang memahami hadis tersebut, dia akan sampaikan hadis itu kepada orang yang lebih faqih daripadanya. Kemudian Nabi sebut salasun la yughillu alaihinna qalbu muslim, 3 perkara yang tidak akan menggelincirkan hati seorang muslim. Maknanya 3 perkara ni dia akan bagi kita ni konsisten, istiqamah, tak terganggu perjalanan untuk mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama kata Nabi, ikhlasul amali lillah, mengikhlaskan amalan kerana Allah Ta'ala, semua amalan. Yang kedua, munasahatu a'immatil muslimin, menasihati para pemimpin daripada kalangan orang-orang muslim, yakni pemimpin Islam. Waluzumu jama'atihim, dan berpegang teguh terhadap kumpulan mereka ataupun jamaah mereka. Fa inna ad-da'wata tuhitu min waraihim, sesungguhnya doa tersebut ataupun doa mereka meliputi mereka daripada belakang. Maknanya doa mereka kepada pemimpin, doa mereka kepada pemerintah akan menyebabkan kebaikan bukan hanya pada pemerintah, tapi kebaikan itu akan tersebar kepada semua yang berada di bawah pemerintahannya. Jadi hadis ni dia ada 2 bahagian. Pertama, Nabi sebut tentang kelebihan orang-orang yang dengar hadis Nabi. Kedua, Nabi sebut tentang 3 perkara yang menyebabkan seseorang tu hati dia konsisten, straight, tak terganggu. Kita tengok pengajaran dan ulasan yang disebutkan oleh penulis. Dia kata, menurut Abu Sulaiman Al-Khattabi, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kelebihan mereka yang menjalankan dakwah di jalan Allah. Itu yang pertama. Maknanya Abu Sulaiman Al-Khattabi, seorang tokoh ulama, dia sebut hadis ni dia ada targhibud dakwah, dia ada arahan ataupun saranan untuk seseorang tu berdakwah. Tapi berdakwah ni perlu kepada sesuatu bekalan. Bekalan dia ialah ilmu. Dan ilmu itu bila mana sebut dakwah, dan dalam Quran pun Allah Ta'ala sebut waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, siapakah yang lebih baik perkataannya berbanding orang yang menyeru orang kepada jalan Allah. Maknanya tidak ada benda yang paling baik atas dunia ni melainkan cerita benda baik pada orang, nak suruh, nak bagi orang tu dekat pada Allah Ta'ala. Maknanya dakwah. Itu maksud daripada dakwah. Dakwah ni mari pada perkataan da'a, panggil, seru orang. Kata Abu Sulaiman Al-Khattabi, hadis ni saranan untuk seseorang tu berdakwah. Jadi nak sebut pada kita, dalam permulaan hadis tu Nabi kata naddarallahu mra'an, Allah Ta'ala berikan seri wajah. Melalui hadis ni kita boleh tengok, pertama doa Nabi beri pada kita ni doa. Doa bagi apa? Doa bagi orang yang dia mana, bila mana dia dengar satu hadis Nabi, dia teliti hadis tu, dia dengar bagi clear, fawa'aha, kemudian dia fahami hadis tu, wa hafizaha, kemudian dia hafal, cuba hafal, wa ballaghaha, dan dia sampaikan. Jadi dalam hadis Nabi sebut beberapa peringkat. Yang pertama Nabi kata
Sami'a maqalati, dia dengar perkataan aku. Ini syarat yang pertama nak dapat seri muka, seri wajah. Okay. Naddarallahu mra'an, maksudnya Allah Ta'ala berikan seri wajah. Maksudnya Allah Ta'ala cerahkan muka. Naddarallah ni maksudnya Allah Ta'ala cerahkan muka. Okay. Maknanya Allah Ta'ala hiaskan wajah. Secara umumnya hiaskan wajah. Maknanya wajah kita ni Allah Ta'ala jadikan orang nampak. Naddarallah maknanya dia ada daya penarik. Sebab tu sebahagian para ulama sebut wajah para ulama, khususnya ahli hadis, Allah Ta'ala berikan seri wajah. Tuan-tuan boleh tengok orang-orang yang bergiat dengan ilmu hadis daripada kalangan para ulama, Allah Ta'ala jadikan wajah dia orang ni wajah yang cerah. Walaupun dia tu bukan orang yang kulit putih, tapi kita tengok rasa sejuk dan rasa menarik. Kita tak rasa serabut. Dan itu antara tanda-tanda kebaikan yang ada pada orang tu. Sebab tu Nabi sebut dalam hadis berkenaan dengan tanda seseorang Muslim ni, bila mana dia duduk dengan mana-mana kaum, salima min lisanihi wa yadihi, orang tu akan selamat daripada lisannya dan tangannya. Maknanya nak sebut pada kita, keadaannya, keberadaannya dia dalam satu kumpulan tu, orang jadi lega, jadi clear, jadi rasa selesa, jadi rasa selamat. Ni antara tanda seseorang yang Muslim dan baik imannya. Dia duduk dalam mana-mana kumpulan, orang rasa selamat, orang rasa ada benda kebaikan pada diri dia yang boleh ambil. Bila mana dia tidak ada dalam kumpulan tu, maka rasa satu benda yang hilang, ataupun rasa satu benda yang menyusahkan. Kalau tak ada dia, ada dia senang, banyak urusan. Dan kita memang berharap atas dunia ni Allah Ta'ala jadikan kita orang yang macam tu, iaitu ada kita orang rasa selesa, tak ada kita orang rasa susah ataupun hilang something. Kita nakkan benda tu. Dan Nabi beri ancaman dalam hadis lain. Nabi beri ancaman hidup atas dunia ni, jadilah orang yang mustarah minhu. Bila mana kita mati, kita jadi orang yang berehat daripada segala keserabutan dunia. Nabi sebut dalam tazkirah, dalam kitab Tazkirah Ahwalil Mauta Al-Qurtubi, dia ada dua golongan manusia. Yang pertama dia mustarah minhu, maknanya bila mana dia meninggal, dia rehat, selesai dah segala kerja dia sebagai seorang hamba. Dan ada satu lagi golongan Nabi sebut dalam hadis ni, mustarah anhu, dia mati, orang yang hidup rehat. Ni dahsyat. Mati dia lega kampung tu. Masa dia hidup serabut, haru biru kampung. Maknanya ada something yang buruk je orang tahu. Nabi sebut ada orang yang mustarah minhu dan mustarah anhu. Ada orang yang bila mana dia mati, dia lega, orang rasa kehilangan sesuatu. Dan ada sebahagian orang bila mana dia mati, orang lega. Bukan kata orang, binatang pun lega, tumbuhan pun lega, besi buruk pun lega bila mana dia mati. Sebab ada orang tidak aman segala benda bila mana dia ada. Benda yang kita nampak tak ada harga ni, orang tak angkut benda ni, jadi harga juga dia. Tong sampah pun jadi harga. Jadi kita berlindung kepada Allah Ta'ala supaya jadi orang yang tidak bermanfaat. Nabi sebut nak jadi orang bermanfaat ni, nak dapat seri wajah, seri muka, selain daripada basuh muka. Muka kena basuh dah. Dengar hadis ni jangan tak basuh muka pula. Okay. Hadis ni just nak beritahu nur dari segi pandangan. Sebab dia ada setengah orang muka, orang tengok muka, orang rasa salamatus sadri, maknanya rasa insyirah, rasa lega. Dia macam wajah para sahabat. Sebab tu kalau tengok Abu Bakar As-Siddiq, wajah dia ialah wajah yang menenangkan. Wajah yang menenangkan. Berbeza dengan sahabat-sahabat yang lain. Sama juga dengan Umar Al-Khattab. Walaupun Umar pada peringkat awal, zaman Abu Bakar dia jadi khalifah, zaman Abu Bakar jadi khalifah, Umar ni tak disenangi sangat oleh sebahagian sahabat. Sebab apa? Umar ni seorang yang keras. Keras dari segi fizikalnya, keras juga dari segi pandangannya, dan juga suaranya. Maksudnya dia orang yang sangat keras. Tapi kalau kita tengok bila mana Abu Bakar di akhir hayat dia, sebelum dia meninggal, sebelum dia kena racun, kalau kita tengok dia
Dia meninggal, Abu Bakar ni dia meninggal diracun. Kebanyakan kalau tengok Nabi sendiri meninggal kena racun, makan daging beracun dalam perang Khaybar tahun 7 Hijrah. Abu Bakar pun sama, Umar bin Abdul Aziz pun sama. Ini nak beritahu pada kita antara karakter-karakter. Saya nak sebut sini orang yang baik macam ni Nabi, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, sampailah kepada Umar bin Abdul Aziz. Ni semua pemimpin yang baik, pemimpin yang tak ada problem. Tidak diceritakan nama-nama orang ni, mereka orang cerita kebaikan. Tapi tuan-tuan tengok pengakhiran dia orang, imam mati diracun ataupun mati dibunuh. Nak tunjuk pada kita orang ni bila mana baik tak mana pun akan ada orang tak puas hati atas dunia. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i dia sebut ridhan nas ghayatun la tudrik. Keredaan manusia ni satu benda yang kita tak akan dapat. Kita nak suruh orang suka kita sepanjang masa, sepanjang umur kita, tak pernah ada dalam umur kita ni kita jumpa orang benci kita. Mustahil. Benda tu mustahil. Cuma kita buat macam mana yang Allah Ta'ala suruh, yang Nabi suruh, walaupun orang tak suka. Tu antara benda yang kita kena ada prinsip. Dalam hadis Nabi sebut sami'a maqalati, dia dengar hadis aku. Fawa'aha ni maksud dia apa? Dia fahami hadis aku. Dia bukan dengar saja, dia faham. Apa yang dia dengar tu dia faham. Wa hafizaha, dan dia hafaz. Dia hafal hadis tu, bagi lekat, bagi ingat di ingatan dia. Wa ballaghaha, dan dia sampaikan. Ni proses nak dapat doa Nabi tu, naddarallahu ra'an. Kemudian Nabi kata orang yang menyampaikan hadis ni, orang yang dah dengar hadis Nabi, orang yang dah faham hadis Nabi, dah hafal hadis Nabi, sampaikan pada orang. Bila mana dia sampaikan pada orang, rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Boleh jadi bila mana dia hafal satu hadis tu, dia sampaikan pada orang, tujuan nak sebarkan manfaatnya, dia mungkin akan sampaikan pada orang. Bila mana dia dengar hadis tu, orang tu dengar hadis yang dia sampaikan, orang tu lebih faham apa yang dia faham daripada hadis tu. Dan itulah kalau kita tengok dalam sejarah tradisi ilmu para ulama pun macam tu. Imam Malik banyak hadis. Dalilnya dia tulis kitab Muwatta. Dia saring Muwatta tu berapa kali. Dan Muwatta tu duduk pada kedudukan yang tertinggi, sehingga pernah khalifah pada zaman tu nak jadikan Muwatta ni sebagai dustur, undang-undang tubuh kerajaan. Tapi Imam Malik tak mahu. Imam Syafi'i dia datang kemudian daripada Imam Malik. Dan Imam Syafi'i dia telah menghafal kitab Muwatta tu daripada kecil. Tapi kalau kita tengok hadis-hadis yang dihafal oleh Imam Malik, yang dia tulis dalam buku dia Muwatta, dicerna dengan baik oleh muridnya, iaitu Imam Asy-Syafi'i. Sebab tu Imam Asy-Syafi'i ini digelar sebagai imam yang mendamaikan ahlul ra'i, ahli ijtihad, dan juga ahlul hadis, pakar yang ada hadis, pakar pemikiran dan juga pakar sumber. Dalam kitab dia yang terkenal Ar-Risalah, kalau kita tengok Ar-Risalah ni kitab yang ditulis oleh Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i dia tulis kitab Risalah ni permintaan seorang tokoh hadis, saya tak ingat nama dia apa. Cuma tokoh hadis tu dia tengok ahli fiqh ataupun ahli ijtihad dengan ahli hadis ni selalu ada pertembungan. Maknanya ada bab-bab yang ahli hadis tak puas hati dengan ahli fiqh. Sama juga ahli fiqh tak puas hati dengan ahli hadis. Jadi ahli hadis, satu orang tokoh ni dia hantar surat pada Imam Syafi'i, tulislah satu kitab yang mana kitab tu moga-moga menjadi kaedah untuk mendamaikan ahli hadis dan juga ahli fiqh. Dia tulis Ar-Risalah. Dia tak namakan kitab tu Risalah pun. Sebab dalam kitab tu dia merupakan surat balas kepada tokoh tu. Sebab tu para ulama sebut antara surat yang terpanjang atas dunia ni kitab Ar-Risalah tu. Kalau tuan-tuan tengok kitab Risalah ni, terjemahan dia 200 muka surat. Itu surat, asalnya sebuah surat sahaja. Okay. Yang mana dalam kitab Risalah tu Imam Syafi'i dia buat kaedah-kaedah, dia asaskan teori-teori yang menjadi pegangan. Dua-dua boleh pegang, ahli hadis boleh pegang, ahli fiqh boleh pegang. Dan orang kata apa, dia punya pertelagahan tu makin kurang kerana ada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia berjaya gabungkan. Imam Malik banyak hadis, Imam Syafi'i taklah banyak hadis macam Imam Malik. Tapi hadis-hadis yang sampai
kepada dia, Imam Syafi'i itu, dia lebih faham dan lebih nampak berbanding gurunya. Sama juga dengan anak murid dia, Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad bin Hanbal, dia banyak beri hadis pada Imam Syafi'i, sehingga Imam Syafi'i kata dia guru aku dalam bidang hadis. Tapi Imam Syafi'i lebih faham dan lebih nampak ittijah, maksudnya apa yang dimaksudkan daripada hadis tu, lebih dalam lagi, terutamanya dalam bab hukum hakam, sehingga dia boleh buat kaedah. Jadi nak sebut pada kita dalam hadis yang Nabi sebut, yang kita baca tadi, jelas Nabi beritahu pada kita, farubba hamil fiqhin, boleh jadi orang yang dia rasa dia faham hadis tu, dia bawa hadis ni dia faham, ila man huwa afqahu minhu, kalau dia bawa pada satu orang, dia akan jumpa satu orang yang lebih faqih daripada dia bila mana dia baca hadis tu. Itu memang keadaan yang kita akan tengok sering berlaku dan sering berlaku sampai bila-bila pun. Bahkan kalau kita tengok kemuncak, saya nak beri contoh hadis tentang ghalas si'ru fil Madinah, naiknya harga barang di Madinah. Kan hadis tu riwayat Imam Muslim. Maknanya ulama-ulama mutaqaddimin, maknanya ulama-ulama pada kurun 300 yang awal, 300 ke atas, 300 ke bawah, ini golongan-golongan yang awal lah, maknanya Imam Syafi'i pun semua. Mereka memandang hadis tu larangan meletakkan harga barang daripada pihak pemerintah. Pemerintah tak boleh letak harga barang berdasarkan hadis tu, sebab orang main mengadu pada Nabi, peniaga main mengadu pada Nabi, ya Rasulullah, ghalas si'ru fil Madinah, wahai Rasulullah, harga barang ni naik di Madinah. Nabi kata, aku tidak mahu berjumpa Allah Azza wa Jalla dalam keadaan aku menzalimi satu kumpulan dan aku melebihkan satu kumpulan. Maknanya sahabat Nabi, dia minta Nabi tetapkan harga barang sebab harga barang tu tinggi. Sebab dalam hadis tersebut, sa'ir lana, tolong letakkan harga barang. Lalu Nabi kata, innallaha huwal musa'ir, Allah Ta'ala lah yang meletakkan harga barang, dan aku tidak mahu bila mana aku balik di akhirat nanti, aku ni menzalimi satu pihak. Hadis ni difahami oleh majoriti ulama sebagai hadis yang menunjukkan pada kita larangan letak harga barang. Kalau zaman kita hari ni, larangan letak harga runcit bagi barang-barang tertentu. Tapi sekarang kita tengok negara kita, dia ada harga kawalan runcit. Mai pada mana pandangan tu? Pandangan tu dia datang daripada Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Bila mana dia kemukakan pandangan ni melawan arus dengan majoriti ulama lain. Dia lawan mainstream pada waktu tu. Tapi pandangan ni kalau kita tengok, seluruh dunia guna. Iman negara tu negara Muslim ataupun negara bukan Muslim, cerita letak harga barang, harga kawalan barang ni, semua kerajaan di mana-mana negara pun buat benda tu. Sebab apa? Ittijah, kefahaman Syekhul Islam ataupun Ibn Taymiyah, dia nampak hadis tu kena tengok pada konteks dia. Konteks peniaga zaman Nabi dengan konteks peniaga lepas daripada zaman Nabi dan para sahabat lain. Peniaga zaman Nabi dan juga zaman para sahabat, mereka bila mana mereka beli barang untuk dia orang jual, dia orang akan jual dengan harga yang dia orang dapat daripada pembekal tu, dan dia orang akan ambil untung lah. Cuma tidak ada istilah bagi peniaga zaman Nabi ni ihtikar. Ihtikar ni maksudnya dia manipulate ataupun dia manipulasi, dia simpan barang, bagi barang tu naik harga, lepas tu barulah jual orang masa waktu tengah naik ataupun harga tengah mahal. Dia tak ada pengamalan tu, tidak ada. Jadi boleh kata peniaga zaman Nabi ni peniaga yang betul-betul jujur. Dia orang tidak ada nak tipu-tipu, tak ada. Sama juga zaman-zaman lepas tu sampai pada zaman Abdullah bin Mubarak. Bahkan Abdullah bin Mubarak sendiri pun antara tokoh businessman yang kaya, yang dia pernah muflis kerana dia tak mahu menipu orang. Kan kalau tengok Abdullah bin Mubarak ni, dia pernah beli banyak galen daripada madu. Banyak galen madu, dia ambil dulu daripada pembekal, dia tak bayar. Sebab pembekal tu nak sangat dia ambil. Tiba-tiba ada satu galen madu tu dia tak tutup rapat, menyebabkan ada tikus masuk dan mati dalam madu tu, dalam madu yang disimpan dalam tong yang besar. Dia buka kedai pagi tu, dia tengok ada tikus, lalu pun dia arah pekerja dia untuk angkut madu tu dan
buang ke sungai. Banyak lah. Satu tong tu 250 kilogram. Sebahagian para ulama banyak. Lalu orang-orang pun tengok, wahai imam, madu tu banyak untuk kamu buang. Kalau kamu buang bahagian atas yang ada tikus tu, buang bahagian atas je, yang bawah tu jual korang. Okay. Allah Mubarak kata, kamu boleh jamin ke kat mana bakteria ataupun kuman tikus tu yang tak kena dalam bahagian tong ni? Tak boleh jamin. Jadi dia pun buang ke sungai. Dengan sebab dia buang sungai, dia tak dapat nak pusing modal, sebab satu dah rugi dah tu. Dah rugi. Menyebabkan dia lambat bayar pada pembekal. Dia tak boleh bayar. Tak boleh bayar sebab duit tak cukup. Lalu pembekal tu, dia kata aku akan bawa kes ni kepada governor. Governor pun dia kata apa, dia beritahu pada Imam Abdullah bin Mubarak, ini kesalahan dan kamu kena penjara. Dia terima, dia penjara. Tuan-tuan boleh bayang, peniaga dia tak fight pun sebab dia tahu dia tak boleh bayar. Bila mana dia masuk penjara, penjaga penjara tu kata, dia kata, wahai imam, kalau malam kamu nak balik, aku boleh buka kunci. Nak balik tengok anak bini, aku boleh buka. Siang tak apalah, siang takut governor lalu, takut tak. Okay. Malam ni aku buka kunci, kamu balik. Dia kata, tak, aku tidak akan menyebabkan kamu masuk neraka kerana aku. Dengan sebab ketokohan dia tu, maka para peniaga yang lain yang ada pada waktu tu, mereka ni tong duit untuk bayar pampasan, maknanya orang kata apa, jamin Imam Abdullah Mubarak. Dan pampasan tu banyak sehingga Abdullah Mubarak boleh cover balik bayaran pada pembekal tu. Cuma nak beritahu, itu sifat peniaga. Sebab tu Nabi sebutlah hadis at-tajirul amin, peniaga yang jujur akan bersama denganku di syurga. Itu kelebihan. Ni Nabi sebut. Okay. Cuma Imam Ibn Taymiyah dia sebut, zaman dia peniaga tidak sejujur zaman tu. Ibn Taymiyah ni 700 Hijrah, bukan 2020. 700 Hijrah. Tahun 700 Hijrah tu, tak sampai 1000 tu, ramai dah yang jual ataupun meniaga menipu. Dia kata hadis Nabi larang letak harga barang tu khusus bagi zaman Nabi saja. Untuk zaman kita kena letak harga barang. Sebab kalau kita tak letak harga barang, akan ada orang yang manipulasi benda tu. Jadi itu nak tunjuk pada kita, orang yang dengar satu hadis, dia faham lebih lagi. Walaupun majoriti ulama melihat itu sebagai larangan, tapi pendapat yang minoriti itu telah digunakan oleh semua kerajaan di mana-mana tempat pun di dunia ini. Yang kedua yang dia sebut ulasan pada hadis ni, orang yang menyampaikan satu hadis daripada Rasulullah akan memperoleh doa khusus daripada baginda Nabi. Kata Al-Khattabi, qauluhu naddarallahu mra'an ma'nahu ad-du'a'u lahu bin nadarah wa hiya an-ni'mah wal bahjah. Lafaz Rasulullah, Al-Khattabi dia kata, lafaz Rasulullah mendoakan naddarallahu mra'an, Allah Ta'ala memperindahkan itu, membawa erti bahawa Rasulullah mendoakan buat mereka yang menyampaikan hadis atau berdakwah, menyampaikan ilmu, keserian wajah dan bercahaya, yang mana menandakan kenikmatan dan keindahan. Macam yang kita sebut tadi lah. Maknanya doa itu ialah doa keberkatan Nabi kepada mereka yang menyampaikan hadis. Yang ketiga, Al-Imam Ibnul Qayyim pula melihat hadis ini sebagai satu kemuliaan buat mereka yang mendengar hadis Nabi, mengingatinya dan kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Kata Ibnul Qayyim, walau lam yakun fi fadlil ilmi illa hadha wahdahu lakafa bihi syarafa, fa inna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam da'a liman sami'a kalamuhu wa wa'ahu wa hafizahu wa ballaghahu. Andai sekiranya tidak ada hadis lain yang menceritakan tentang kelebihan mempelajari dan menyampaikan ilmu ini, maka hadis ini sahaja sudah memadai sebagai satu kemuliaan buat mereka yang melakukannya. Nak sebut pada kita ni kemuliaan orang yang belajar hadis. Okay. Belajar hadis ni tuan-tuan, dia bukan hanya belajar dengar hadis. Bila mana sebut belajar hadis, belajar menjaga hadis tu supaya tidak diselewengkan. Sebab tu antara cabang ilmu hadis yang besar, iaitu ilmu berkaitan dengan riwayat, perawi. Ini ialah ilmu-ilmu yang menjadikan seseorang tu dia ada prinsip. Nak terima satu berita, nak terima satu kenyataan, perlu bersikap adil.
dan perlu bersikap, orang kata apa, teliti bila mana dengar satu berita. Cuma sayangnya bila mana seseorang tu dia nak menceburkan diri Nabi dan hadis, untuk zaman akhir zaman ni dia ada satu konotasi yang negatif. Orang akan bagi satu, orang kata apa, satu lambang yang kurang baik. Sebab orang yang belajar hadis ni digambarkan orang yang terlalu ketat, orang yang terlalu rigid, orang yang terlalu tertutup. Walhal ulama hadis sebenarnya mereka ialah ulama fiqh dalam masa yang sama. Walaupun adalah sebahagian ahli hadis ni yang kurang faham tentang ilmu fiqh. Cuma nak beritahu pada kita, ulama hadis kebanyakannya daripada dulu ataupun yang sekarang, mereka ni mempunyai fiqh. Macam Imam Bukhari dia ada ittijahul fiqhi, dia ada pandangan fiqh dia yang tersendiri. Kalau kita tengok kitab Sahih Bukhari bukan hanya sebuah kitab biasa, tapi ia ialah sebuah kitab berkaitan dengan fiqh. Jadi itu benda yang kita boleh tengok, satu benda yang digambarkan. Zaman kita ni orang gambarkan dengan gambaran yang kurang baik. Orang belajar hadis di dunia ni, mana tempat belajar hadis yang kata apa, yang komprehensif sikit. Di bahagian benua India orang terkenal dengan tempat belajar hadis. Cuma di Malaysia kita ni tidak ada lagi universiti yang buat fakulti hadis secara khusus, tak ada. Kebanyakannya kalau buat fakulti hadis ni dia duduk bawah fakulti syariah. Ini dia campur. Yang ada hanya Universiti Islam Madinah, dia ada fakulti hadis dan ilmunya berkait maknanya. Dan saya sendiri pengalaman, saya bukan belajar di Madinah, saya pernah pergi ke Universiti Madinah ni. Orang Melayu kita pun yang dapat belajar di Universiti Madinah, dia orang tak berapa nak minat sangat ambil kuliah hadis. Sebab digambarkan orang yang belajar di kuliah hadis Universiti Madinah ni sebagai orang yang tertutup, janggut tak cukur. Dia gambarkan macam tu. Pakai jubah senteng, jubah betul-betul nisfus sak, bukan atas buku lali. Nisfus sak ni tengah betis, digambarkan gitu. Saya pernah pergi kuliah hadis, pernah pergi. Orang kata kalau pergi Universiti Madinah kena solat semua fakulti, dan fakulti hadis lah yang paling, kau nak rasa solat sama macam Nabi, fakulti hadis. Solat di Masjid Nabawi pun tak dapat menepati, sebab Masjid Nabawi bukan semua orang alim duduk dalam tu. Saya pergi solat di satu fakulti hadis. Kebetulan kawan saya ada yang belajar. Bila mana masuk waktu solat, dia orang ni sangat jaga kata apa waktu solat. Dia orang akan solat dalam bilik kuliah ataupun surau fakulti. Pertama yang akan jadi imam tu bersyarah situlah. Bila mana kita nak buat soft tu, soft yang sangat rapat. Saya tak pernah rasalah soft tu di fakulti lain di Universiti Madinah. Di Malaysia lagi jauh lah nak rasa benda tu. Dia jaga soft tu lain macam, maknanya yang jadi imam tu, pensyarah tu, dia betulkan soft tu, ambil masa dekat dengan 20 minit, betulkan soft aja. Sangat teliti, sehingga kita rasa bahu kita ni bukan setakat bertemu bahu, tulang bahu kawan tu pun kita dapat rasa. Kebetulan saya solat, sebelah saya tu seorang pelajar, saya duk rasa dia Rusia ataupun Eropah, orang Eropah, orang yang rambut dia perang. Dia belajar hadis. Dia belajar hadis, memang dalam tu semua orang yang belajar hadis. Saya solat tu janggut dia lebat lah, lain macam lebat lah. Sebab memang orang hadis dia ada setengah-setengah student yang memang rigid sikit, dia tak cukup. Dia memang biarkan macam tu, kembang sampai masuk dalam telinga lah, kalau tepi-tepi ni. Okay. Saya solat tepi dia, janggut dia tu atas muka saya. Nak beritahu rapat, terlalu rapat. Tapi itulah sebenarnya lah hadis yang semua macam tu. Okay. Tapi alhamdulillah kalau tengok kata apa, sebahagian orang Malaysia yang ambil fakulti hadis taklah jadi rigid macam tu. Antara tuan-tuan boleh tengok Dr. Kamili tu memang produk daripada fakulti hadis, dan Dr. Kamili saya tengok sangat profesional dalam pemakaian dia. Maknanya dia boleh terima, dia tak terlalu rigid lah. Kalau tuan-tuan tengok di Malaysia kita, Maulana Asri ni antara tokoh hadis. Okay. Maulana Asri saya tak pernah tanya, tapi kawan saya tanya masa kita pergi ke rumah dia di Kelantan.
Masa tu Darul Kausar belum tempat baru lagi, masa tempat lama. Darul Kausar duk sewa bangunan rumah-rumah kedai, rumah-rumah teres ni. Kawan saya ditanya, Maulana mengajar hadis tak pernah tengok pakai jubah. Memang Maulana asli tuan-tuan cari kuliah dia pakai jubah, tuan-tuan jumpa tak ada. Dia pun kata, dalam hadis Nabi sebut pakaian yang sunnah ialah pakaian yang sama dengan masyarakat tu. Yang sunnah ialah sama dengan masyarakat tu. Masyarakat kita masyarakat Melayu. Masyarakat kita masyarakat Melayu. Orang Melayu ni pakaian bangsa Melayu ialah baju Melayu. Dia tak kata jubah tu tidak sunnah, cuma dia nak kata kefahaman sebenar tentang pemakaian bukan seperti itu. Sebab memang orang kita ni dia memang macam tu. Dia memang nampak orang agama ni dia punya pakaian dia mesti macam tu. Hakikatnya nak kena pakai jubah, nak kena ada serban, dia macam kurang. Sebab tu kalau tuan tengok orang yang tak setuju dengan Dr. Kamil, antara yang dia hentam ialah pada pakaian. Sangat tak cerdik lah. Kalau tuan-tuan tengok, tuan-tuan boleh cari ada satu kitab Intisar Litadmuriyah. Intisar Tadmuriyah ni adalah kitab yang besar dalam bab akidah. Dia kitab yang disyarahkan oleh seorang tokoh. Saya tak ingat nama tokoh tu, tapi dia seorang masih hidup lagi zaman kita, orang Arab, orang yang kategori pertengahan lah, umur 40-an. Kalau tuan-tuan tengok, saya mula-mula Google penulis dia, saya tak percaya. Penulis dia tidak ada gambar pakai jubah, melainkan dia akan pakai t-shirt seluar jean. Dia produk daripada Universiti Islam, tapi dia pakai macam tu, profesional lah, orang yang profesional. Okay. Cuma nak beritahu pada kita, dia tidak bergantung. Cuma masyarakat kita dah dibentuk dengan cara tu. Cara mesti nak kena pakai pakaian tertentu baru nampak agamanya. Sebenarnya agama tak ajar kita dengan cara tu lah. Cuma nak beritahu pakai jubah ni elok lah. Cuma nak buat satu kaedah, pakai jubah je dia faham agama, tak boleh. Benda tu bukan ukuran dia. Sebab tuan-tuan kena tahu, di negara Arab yang pakai jubah pun, jubah itu tradisi. Melainkan setengah-setengah negara yang masih lagi ada jaga jati diri. Contoh Arab Saudi, kalau dia orang nak buat benda tak elok, dia orang tak pakai jubah. Tapi antara orang Arab yang minum arak pun dia pakai jubah. Bahrain, tuan-tuan tengok, Bahrain mabuk tepi jalan tu pakai jubah dengan serban tu. Serban dia lagi elok pada serban imam-imam di Malaysia ni yang duk minum arak tu. Nak dahsyat lagi tasbih pun pegang sebelah lagi Johnny Walker. Okey, mana yang duk pegang arak. Okey, itu benda biasa bagi masyarakat dia. Cuma nak beritahu pandangan dia berbeza. Itu bab pakaian lah kita nak beritahu. Maknanya orang yang faham hadis tu dia akan nampak di mana sebenarnya yang Nabi maksudkan. Okey, sikit lagi kita ambil hadis ini menjadi inspirasi buat Imam An-Nawawi untuk mengarang kitab hadis 40 beliau yang popular sebagai satu galakan untuk menyampaikan hadis, dan ia adalah sebahagian daripada tugas dakwah. Daripada hadis yang kita baca panjang tadi, Nabi SAW sebut pada kita tentang kelebihan orang yang sampaikan hadis. Kemudian hadis ni menjadi cetusan idea untuk seseorang tu dapat idea buat kebaikan. Jadi nak sebut pada kita bahawasanya kita dengar hadis Nabi ni boleh menjadi pencetus untuk kita berubah. Sebab tu kalau kita tengok ada seorang tokoh anak murid kepada Imam Malik, apa benda nama dia, saya tak ingat sangat nama dia, tapi dia antara rawi Imam Malik yang terkenal lah. Dia riwayat kitab Muwatta. Okay. Cuma saya nak sebut, saya ringkas je. Dia sebelum dia jadi tokoh ataupun dia jadi anak murid Imam Malik, dia ni antara budak muda yang orang kata apa, yang nakal. Sehinggalah dia bertemu dengan seorang tokoh hadis nama dia Syu'bah. Syu'bah datang kampung dia. Kawan-kawan dia pun hormat Syu'bah ni. Dia ni seorang budak yang nakal. Dia pun tanya kawan-kawan dia ni, sebab apa orang duk kerumun dengan orang lelaki ni. Maka kawan-kawan dia kata, inilah Syu'bah. Syu'bah ni tokoh hadis. Dia tu budak muda yang tak tahu apa, yang memang kepala gangster,
Kawan-kawan dia yang gangster pun tahu tu ahli hadis. Gangsternya dia tak tahu kawan tu ahli hadis. Okay. Dia pun tanya kawan dia, Syu'bah ni apa dia? Dia kata dia ahli hadis yang hafal hadis Nabi. Dia pun pergi dekat Imam Syu'bah tu. Dia pun kata pada Imam Syu'bah, hadis ni, beritahu aku satu hadis. Syu'bah kata, aku tak akan beri hadis pada orang macam kamu ni, suka melepak apa sama, aku tak akan beri hadis. Dia ugut Imam Syu'bah. Dan riwayat kata dia pegang baju Imam Syu'bah dan dia keluarkan pisau dia. Pakaian orang Arab dia ada pisau yang dia macam kerih lah kita dulu. Pisau belati dia. Dia kata, hadis ni am ujarrihak. Kamu beri aku hadis ataupun aku cederakan kamu. Maka Imam Syu'bah pun dia beri hadis pada kawan tu. Hadis yang berbunyi, fa illam tastahi fasna' ma syi'ta. Kalau kamu tak malu, kamu buatlah apa yang kamu nak buat atas dunia. Dia dengar hadis tu, dia jadi tergamam. Pisau yang dia pegang tu jatuh. Dia balik rumah dia kemas barang. Dia tanya orang, kat mana orang belajar ilmu agama. Orang beritahu Madinah. Dia duduk di Iraq. Dia pesan pada mak dia, beritahu pada geng-geng aku, geng-geng kampung ni, aku dah keluar pada kampung ni. Dan dia suruh mak dia tumpahkan semua nabis. Nabis ni air peraman anggur dan juga tamar yang menunggu proses nak jadi arak. Dia tak arak lagi. Dia tuang semua dan dia melazimi Imam Malik dalam tempoh yang agak lama, sehingga 20 tahun. Sampailah dia jadi rawi hadis. Saya nak beritahu, satu hadis yang kita dengar, dia boleh jadi sebab seseorang tu berubah dia punya kehidupan. Jadi rajin-rajinkanlah kita untuk dengar hadis Nabi, dan kita dapat manfaat pada hadis tu. Sama ada manfaat pada diri, kalau manfaat yang lebih besar kita boleh sampaikan pada orang lain. Jadi setakat tu saja kita punya perkongsian pada pagi ini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.